Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam video yang baru. So untuk kali ini saya akan ajar time and date. Okay. Jam dan waktu dan tarikh. Okay. So saya dah siapkan rangka dia. So kita tengok bagaimana kita nak buat. Okay, untuk tarikh semasa. Okay. Kebanyakan orang akan type secara manual. Sebagai contoh hari ni 18 bulan 6. Kita akan type 18/6 and then 2020. Okay, kaedah ni boleh guna pakai, cuma dia lambat. Okay, andai kata kalau kita nak lakukan dengan cepat, kita just tekan control and then semicolon, nokta bertindih. So dia akan keluar tarikh. Okay, kita just tekan control and then tekan semicolon. Okay, nokta bertindih. So dia akan keluar tarikh. Okay, untuk jam pula, kita just tekan yang sama, cuma ada tambahan. Kita just tekan control shift semicolon. Okay, control shift semicolon. So dia akan keluar jam. Okay, control shift and then semicolon. Ini untuk kalau kita nak keluarkan dia punya jam semasa. Okay, dua perkara ni merupakan cara yang manual. Okay, kalau cara manual yang biasa kita type, tapi yang ni automatic shortcut. Konsep dia adalah manual. Okay, untuk tarikh dan jam semasa, kita akan guna kaedah sama dengan now. Okay, sama dengan now. Okay, double click and then buka kurungan, tutup kurungan. Okay, so sama dengan now, dia akan keluar tarikh dengan jam. Okay. So kaedah ni adalah secara automatik. Okay, secara automatik. Berbanding dengan dua perkara sebelum ni, ni adalah manual. Okay, untuk tarikh dan jam semasa ni yang saya baru lakukan, iaitu now. Andai kata dekat jam desktop ni sudah berubah, macam sekarang kita dah masuk 3.20, tapi kat atas ni masih lagi 3.19. So kalau kita nak ubahkan dia, kita just tekan F9. Okay, F9. So dia akan update. Okay, F9. Okay, refresh ataupun update. Andai kata kalau tutup and then buka pukul 4, so dia akan keluar pukul 4. So untuk now ni sifat dia adalah automatic. Untuk dua manual ni sampai bila-bila dia takkan berubah, kecuali kalau kita buat balik secara manual. Okey, untuk tarikh lahir. Okey, tarikh lahir ni tak ada formula, kita just letak tarikh lahir kita je. Sebagai contoh, saya lahir 12 September 1989. Okay, and then enter. So dia akan jadi dalam bentuk format tarikh. Okay. Okay, tarikh semasa pula. Okay, sebelum ni kita dah buat secara manual. Okay, bawah dia kita guna secara automatik, iaitu formula. Okay, sama dengan today. Okay, sama dengan today. So dia kata return the current date, iaitu tarikh semasa. Okay, tutup buka kurungan, dan tutup kurungan, enter. Okay, so saya note sikit, ini adalah today. Okay, hari lahir. So kat sini saya buat dua cara. Okay, hari lahir ni bermaksud kita lahir pada hari apa, sama ada hari Isnin ke Sabtu ke. So kita boleh kenal pasti tarikh lahir kita berdasarkan kita kenal pasti hari lahir berdasarkan tarikh lahir yang ada dekat sel sini. Okey, so untuk cara pertama kita gunakan sama dengan.
text. Okay, text. So kalau text ni maksud dia nak convert, okay, daripada specific number format kepada format yang lain. Okay, so sama dengan text. Okay, so dah buka kurungan. So dia akan highlight pada, dia akan bold pada value, iaitu kita klik pada tarikh lahir. Okay, nilai tarikh lahir ni, koma. Okay, apostrophe, pastikan ada double koma. Kalau tuan-puan buat macam ni salah dia tak boleh buat single, tak boleh. Dia kena buat ada shift and then klik pada sebelah butang enter tu ada apostrophe. So dia akan jadi double terus. Okay, shift and then klik, tekan and then keluar double terus. Okay, so format text ni kita akan tengok huruf apa yang sesuai sebenarnya. Okay, dalam tarikh dia ada 3 elemen. Okay, kita ada bulan, hari dan tahun. Okay, kalau tahun dia akan menggunakan huruf Y. Y ni stand for year. Okay, kalau bulan pula dia akan huruf M untuk month. Okay, untuk hari yang kita sekarang ni nak cari hari, kita guna huruf D. Okay, D ni tuan-puan boleh tekan 3 ataupun 4 kali. Macam untuk kali ni saya letak 4 lah so D. Okay, sorry. Okay, lepas D ni tutup balik apostrophe. Okay, tak balik apostrophe and then enter. So dia akan keluar hari lahir berdasarkan tarikh lahir. Okay, andai kata kalau ada pindaan, saya letak 15 ayat 9. So dia akan jadi hari Jumaat. So saya tukar balik, 9 adalah hari Selasa. Okay, itu kalau kita guna teks. Okay, hari lahir cara yang kedua. Okay, yang ni kita akan guna kaedah tanpa formula. Tanpa formula. Kalau tadi macam leceh sikit, ada formula. Tapi yang cara kedua ni tiada formula. Kita just tukar format sahaja. So kat sini kita copy balik tarikh lahir. Sebagai contoh, kalau kita nak copy, tekan sama dengan and then klik tarikh lahir, enter. Kita nak guna data yang sama. Kalau sini tukar, sini pun akan berubah. Ok, so bila dah copy tarikh tersebut, kita right click dekat sel tersebut, kita ambil format cells. Ok, format cells. Ok, so pastikan dalam kategori ni dia klik pada custom. Ok, custom. And then type dekat atas ni kita padam. Ok, kita padam type dia. Ok, sebelum ni kita dah guna huruf D 4 kali. Tapi kali ni kita cuba buat 3D. Ok, D, D, D. So kat sini akan nampak dia punya singkatan. Kalau tadi 4 dia jadi Tuesday. Kalau tak ada 3 dia jadi Tuesday. Ok, and then OK. Ok, cara ni adalah cara yang senang tanpa formula. Terpulang pada tuan dan puan sama ada nak guna kaedah 1 ataupun kaedah 2. Okey, seterusnya kita nak tengok untuk tahun semasa. Okey, tahun semasa. Yang ni selalunya orang akan type sendiri. Tapi kalau kita nak guna kaedah automatik, kita boleh guna sama dengan year. Okay, sama dengan year and then klik pada tarikh semasa. So nanti akan timbul tahun dia. Okay, so dengan year and then klik pada tarikh semasa, tutup kurungan, enter. So akan keluar tahun semasa. So untuk tahun lahir sama juga, sama dengan year and then klik pada tarikh lahir. Okay, tutup kurungan, enter. Ok, so untuk umur ni ada 2 cara. Ok, kita tengok pada cara yang pertama dahulu. Ok, sama dengan
Okey, klik pada tahun semasa, tolak dengan tahun lahir. Okey, maksud dia konsep ni adalah matematik biasa. Besar tolak kecil. Okey, so tahun semasa tolak tahun lahir. And then enter. So dah akan dapat jawapan 31. So bermaksud saya dah 31 tahun. Okey. Ini cara ni adalah cara basic Kita just guna tahun semasa tolak tahun lahir. Ini secara general secara umum. Untuk cara kedua ni kita akan guna kaedah yang lain, iaitu sama dengan year frag. So kat year frag ni dia akan kata representing the number whole day between start and end date. Yang ni bergantung pada tarikh lahir dengan tarikh semasa. Kalau sebelum ni dia bergantung pada tahun. Okey, dia bergantung pada tahun. Kali ni dia bergantung pada tarikh lahir dengan tarikh semasa. So year frag. So double click. So start date saya klik pada tarikh lahir, iaitu tarikh hidup. Tarikh mula kita hidup lah Koma, end date iaitu tarikh yang terkini, iaitu tarikh semasa. So dekat bawah ni ada lagi satu koma, and then diikuti ada satu buka dan tutup kata. Okay. Yang ni ada bermaksud optional. Okay, pilihan. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Tapi untuk situasi ni kita perlu buat. Okay, sebab apa? Kita banyak format. Kita ada mengikut hari Islam, okay, hari Masihi. So yang ni kita koma. So kat sini kebiasaannya kita akan guna actual divide 365. Okay, kalau ikut tahun Masihi kita guna 365. Okay, 365 hari setahun. Kalau 360 ni mengikut kalender Islam kita ada 360 hari. So kita cuba ambil actual 3, double click, and then tutup kurungan, and then enter. Okey, so bermaksud secara umum saya dah 31 tahun. Secara hakikatnya saya belum sampai 31 tahun. Okey, kalau umum 31, secara hakikat saya baru 30 tahun sahaja. Mungkin lagi 2-3 bulan saya punya hari jadi. Okey, so next kita tengok beza hari. Okey, beza hari ni kita akan gunakan beza di antara tarikh lahir dengan tarikh semasa. Okey, dah berapa hari saya berlalu. Okey, dah berlalu hidup ni. Okey, sama dengan. Okey, yang ni konsep dia sama je, besar tolak kecil. Okey, sama dengan tarikh semasa tolak dengan tarikh lahir. Okey, tarikh semasa tolak tarikh lahir, and then enter. So dah akan keluar. Okey, dah akan keluar jawapan dia, iaitu 11,000 hari dah. Okey, dan 30 tahun ni dah 11,000 hari saya hidup. Okey, untuk beza bulan pula sama dengan, okey, klik pada beza hari, bahagi dengan 365. Sebab setahun kita ada 365 hari, darab dengan 12 bulan. Okay, setahun kita ada 12 bulan. Okay, and then enter. So daripada 11,000 hari ni sudah 369 bulan. Okay. Okay, saya buat note sikit. Beza hari bagi 365 darab 14. Darab 12. Okey. Beza minggu pula sama dengan beza hari bahagi dengan 7. Sebab apa? Sehari kita ada 7. Seminggu kita ada 7 hari. Okey. And then enter. So dah 1605 minggu. Itu saja. Okay, sekian, terima kasih.